Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ala li kamalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sambung sikit tentang salam yang semalam tu, yang Nabi SAW sebut, hadis kedua tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kamu nak tak, kata Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu lakukan dia, kamu akan berkasih sayang, iaitu kata Nabi Muhammad SAW, afshus salama bainakum, sebarkan salam Allah SAW di antara kamu semua, di antara kalian. Jadi Allah SAW dalam ayat Quran, Allah sebut, Allah SAW dalam surah An-Nisa ayat 86, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maksudnya Allah SWT Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kalian menerima satu ucapan, balaslah dengan ucapan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Maksud dia, kalaulah kita menerima satu ucapan, khususnya ucapan salam, Allah SWT, kalau orang bagi salam pada kita, Allah suruh kita buat apa? Allah suruh kita, Allah SWT Muhammad, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Kalau orang bagi penghormatan kepada kamu, Allah SWT Muhammad, kalau orang bagi kepada kamu, Allah SWT Muhammad, ucapan Allah SWT yang jenis-jenis penghormatan, khususnya assalamualaikum, Allah kata apa? Balaslah dengan ucapan yang lebih baik. Allah SWT bi ahsana minha fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apa maksud dia? Allah SWT, Allah kata balaslah dengan yang lebih baik, ataupun Allah SWT balas yang serupa dengannya, yang serupa macam orang bagi ucapan pada kita tu. Ini dipanggil apa? Allah ajak adab pada kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 86. Allah ajak pada kita adab. Allah ajak kita adab sesama Allah SWT Islam. Apa? Bila seorang Islam bagi salam pada kita, assalamualaikum, kata Allah SWT Muhammad, kamu jawab balik ucapan dia, kamu ucapkan kepada dia balik dengan ucapan yang lebih baik. Maksud dia apa? Bila orang sebut pada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, tambah lebih baik. Ataupun kata Allah, kalau kamu tak mau Allah SWT ucap yang lebih baik atau menambah dalam ucapan, kata Allah, bagi sama. Kalau disebut assalamualaikum, kita pun assalamualaikum boleh. Tapi yang lebih baik adalah kita menambah assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang tu jumpa kita, dia kata assalamualaikum warahmatullah, kita tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Ada ulama menyebut kita boleh tambah lagi. Contoh, orang kata pada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab balik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatuhu wa maghfiratuh. Allah tambah lagi, boleh tambah lagi. Jadi Allah SWT Muhammad, maksudnya apa? Kalau orang bagi salam pada kita, sebaiknya kita balas yang lebih baik, ataupun kalaupun tak mau yang lebih baik, yang untuk menambah, tapi bagi sama, jangan kurang pada dia. Jangan orang kata pada kita macam ni. Contoh, ustaz, tok guru yang main ke surau kita, masjid kita dan sebagainya, dia kata apa? Mulaan majlis dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun jawab macam ni, waalaikumsalam. Akak jawab waalaikumsalam. Itu tak termasuk dalam firman Allah yang diajarkan, yang disebut sebagai adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak amal ayat Quran, nak amal akhlak-akhlak dalam Quran, bahkan Allah SWT, inilah akhlak Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebab itu orang pernah tanya Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, Allah SWT, akhlak Rasulullah tu macam mana? Kata Sayyidatina Aisyah,
kana khuluquhul Quran. Hadis. Allahumma salli. Kata Sayyidatina Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Allahumma salli. Ada lagi sahabat lain tanya, wahai Aisyah, macam mana kami nak baca ayat yang mana ayat itu menunjukkan Allahumma salli ala Muhammad, akhlak Nabi Muhammad? Kata Sayyidatina Aisyah, bacalah kamu surah Allahumma salli ala Muhammad Al-Mu'minun. Dan sebahagian yang lain meriwayatkan seluruh Quran itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Seluruh Al-Quran ada terkandung akhlak-akhlak Allah, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajar oleh Allah dan disebut oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, tak apalah. Jadi bila kita lepas ni kita dengar orang mai bagi salam pada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas dengan yang sama. Kita tak erti dah nak sama yang belakang tu. Kita buat yang sama, bagi sama tak apa. Allahu akbar. Tapi kalau orang tu kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita pakat jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun sama pun boleh ataupun lebih. Jangan kurang pada tu insya-Allah ni adab. Okey, Allah SWT. Tak apalah. Okey, pertama. Yang keduanya, Allah SWT. Ada satu hadis Nabi SAW. Ni kita tambah. Ni satu hadis yang kita baca ni. Hadis kedua ni satu hadis. Dia ada hadis satu lagi hadis kedua. Nabi kata apa? Nabi kata Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Jadi orang pernah tanya Rasulullah. Orang tanya apa? Allah SWT. Apakah wahai Rasulullah, apakah amalan Islam yang terbaik? Kita jadi seorang Islam, apa amalan terbaik kita? Nabi jawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, Allah SWT. Jawab Rasulullah SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rahimahullahu ta'ala. Rahimakumullah. Jadi Allah SWT Muhammad, apa maksud tu? Amal yang paling baik dalam Islam, kata Rasulullah SAW, engkau sedekahkan makanan, iaitu pada orang yang miskin, orang yang perlu, orang yang Allah SWT kelaparan dan sebagainya. Sedekah makanan bagi orang makan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, siapa yang bagi makan kepada orang, Allah akan bagi makan pada dia nanti di akhirat. Maksud dia apa? Siapa yang di dunia suka bagi makan orang, dia dengar surau nak buat makan, nak buat minum, nak buat kenuri, dia infak. Ni apa akan jadi pada dia? Apa dia akan dapat? Kata Rasulullah, nanti Allah akan bagi makan pada dia di akhirat. Maksud dia apa? Dia akan makan Allah, makanan-makanan daripada syurga Allah. Itu kelebihan dia. Okey, itu hadis lain. Okey, kelebihan kita bagi orang makan. Allah SWT. Terus. Allah SWT. Dan orang yang kita nak bagi makan ni ada juga ciri-ciri yang disebut oleh Imam Ghazali. Orang yang paling afdal untuk kita panggil ke kenuri kita, Allah SWT. Siapa? Orang soleh, ahli ibadat, orang berilmu. Sebab apa? Bila kita jamu orang soleh, orang berilmu, orang yang beribadah kepada Allah, makanan kita tu jadi berkat, kenuri kita jadi berkat. Kenapa? Mereka makan buat ibadat. Mereka makan buat ibadat. Yang lebih utama untuk kita panggil orang untuk datang makan ke majlis kita ataupun rumah kita, yang pertama sekali orang soleh. Yang kedua kata ulama, orang miskin. Yang ketiga anak yatim. Ini kita utama dulu. Lepas tu barulah orang lain. Tapi sekarang terbalik, zaman sekarang terbalik, akhir zaman. Orang dah tak panggil orang miskin, tak panggil orang soleh, tak jemput dah anak yatim, dia jemput siapa? Orang ada nama VIP. Bahkan letak pula VVIP. Tu lagi berat. Maksudnya lagi tinggi lah. Dia tulis siap, kenuri ni untuk VIP. Parking pun tulis VIP. Semua VIP. Sebenarnya VIP di sisi Allah dan Rasul adalah orang miskin, adalah orang berilmu, orang soleh. Orang yang miskin, itu VIP yang perlu kita jemput dalam majlis kita. Sebab apa saya sebut VIP? Sebab Nabi Muhammad sebut dia apa? Para ulama sebut dalam kitab-kitab mereka. Allah SWT. Kenapa? Afdalnya kita beri makan pada orang yang miskin, orang soleh, orang Allah SWT, anak yatim, afdal. Kenapa mereka ini makan, mereka jadi ketuaan dan sebagainya. Okey. Apalah. Tapi orang tak semayang, tak diwajibkan ataupun tak disunatkan kita panggil. Orang tak solat. Atau dia sebut, ulama sebut. Kita tahu dia tu memang tak solat. Memang tak solat. Tak payah panggil dia makan kenduri kita. Tak payah, tak berkat. Tak payah panggil. Tapi kalau kita panggil pun buat apa? Kita nak nasihat dia. Panggil tu untuk apa? Kita nak berdakwah pada dia boleh. Bila panggil tu, duduk makan sekali di rumah kita, sambil duduk tepi dia tu, kita sembang sikit tentang agama ke. Ataupun kita, walaupun tak sembang tentang agama, kita tunjuk akhlak kita.
Waktu mana masuk solat zuhur tu, kita kata kat dia, jom kita solat dulu, sebab kita makan. Tu dakwah tu. Dan panggil dia tu, kena panggil waktu zuhur tu. Panggil nak dekat azan zuhur. Kata dia, Assalamualaikum abang, ada mana? Allah sana. Boleh tak hari ni kita mai nak buat makan sikit di rumah? Mai pukul satu suku kita nak makan. Taktik kita. Dia mai satu suku, dia duduk sat, tak ada yang kita jamu. Tengok-tengok orang azan zuhur. Kita nak dakwah dia macam mana? Allah sana. Kita ajak dia. Jom kita solat dulu. Allah sana. Jom solat dulu. Rasa dia akan ikut. Sebab apa? Sebab kita tahu rumah. Kalau dia tunggu tu tak ada siapa. Allah sana. Akhirnya kita ajak dia sekali. Kita kata, jomlah naik kereta saya. Ajak dia sembahyang. Mudah-mudahan bila dia datang masjid, surau, dapat rahmat, berkat. Mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang tak sembahyang tak payah jemput kita makan di rumah kita. Nak jemput pun tak apalah. Untuk kita tunjukkan akhlak, untuk kita berdakwah, nasihat dan sebagainya. Apa? Tak apalah, Allah Subhanahu Muhammad. Tapi kalau nak jemput juga pun tak apalah, tak ada masalah apa. Cuma tak disunatkan. Okey, Allah Subhanahu Muhammad. Jadi Allah Subhanahu insya-Allah kita akan sambung kepada dan Nabi teruskan lagi. Nabi kata apa? Itu bab makan. Tu Nabi kata apa? Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kita dah sebut semalam. Dan Nabi kata, Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu, dan engkau ucapkanlah salam terhadap orang yang engkau kenal, man lam arafta, orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang kamu tak kenal, ucap salam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, Nabi kata, bagilah orang makan, sebarkanlah salam, Allah SWT, kamu akan masuk syurga Darussalam. Masuk syurga Darussalam. Masuk syurga. Ini amalan-amalan yang kecil tapi penyebab masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis ketiga. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'datta laha qala hubballahi wa rasulihi qala anta ma'a man ahbabta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimakumullah. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nama dia adalah Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari. Sebab apa Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari? Kerana dia orang Ansar, orang Madinah. Allah, itu yang pertama. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ni kena kenal perawi sikit, perawi hadis. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi doakan supaya Sayyidina Anas ini dia menjadi orang yang diberkati hartanya, Allah SWT, umurnya, anak-anaknya, Allah SWT. Hasil doa Rasulullah SAW, Nabi mohon keberkatan daripada Allah supaya diberi pada Anas. Kepada apa? Hartanya, anak-anaknya, umurnya. Akhirnya kesan daripada doa Rasulullah, Allah, dalam riwayat sebut Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia wafat ketika mana umur dia lebih daripada 100 tahun dah. Lebih dah. Hidup lebih daripada 100 tahun, umur panjang. Kenapa? Nabi doa. Doa ni hadiah Rasulullah pada Sayyidina Anas. Kenapa? Sayyidina Anas sangat kuat, sangat rajin dalam berkhidmat kepada Nabi Muhammad, khidmat Rasulullah. Dari umur 10 tahun sehinggalah umur 20 tahun. Masa umur 20 tahun Nabi wafat. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Akhirnya disebabkan kesungguhannya, Nabi doakan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Yang kedua, harta Sayyidina Anas. Semua penduduk Madinah yang ada kebun-kebun kurma akan berbuah setahun sekali. Sayyidina Anas seorang saja. Kebun Sayyidina Anas saja. Kebun itu termasuk harta dia tu. Termasuk harta. Kecuali kebun Sayyidina Anas, dia akan berbuah setahun 2 kali. Kenapa? Doa Nabi Muhammad, doa Rasulullah SAW. Ni kita ni pagi ni ada doa Rasulullah ni. Nabi kata, Allah SWT, ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Amin. Doa Rasulullah. Nabi tahu Nabi akan wafat, akan tinggal umat. Jadi Nabi tahu juga nanti akan hadir umat akhir zaman yang mereka tak sempat nak bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa Rasulullah buat? Nabi doa pada kita. Nabi kata apa? Ya Allah, berkatilah umat aku di awal pagi mereka. Dan kita duduk di awal pagi sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Nabi Muhammad dan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Yang ketiga, setahun 2 kali berbuah. Yang ketiga, anak Sayyidina Anas, waktu mana Sayyidina Anas wafat, dia meninggalkan anak seramai 120 orang lebih. Anak dia, bukan cucu dia, anak dia. Dia kahwin berapa? Allah Alam, saya tak tahulah. Allah SWT tak ada disebutkan dalam riwayat. Allah SWT. Yang kita tahu disebut dalam riwayat hidupnya, Sayyidina Anas waktu mana dia wafat, dia meninggalkan 120 orang anak lebih pada 120 orang anak dia. Nak sebut apa? Doa Nabi Muhammad. Umur panjang, harta banyak, kaya Sayyidina Anas. Yang ketiga, Sayyidina Anas Allah SWT dapat anak yang sangat ramai. Kenapa Nabi Muhammad doa kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Terus kita baca hadis. Allah SWT Muhammad. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allah SWT. Dan sikit pada Sayyidina Anas, sikit lagi tambah. Sayyidina Anas wafat tahun 93 Hijrah. Tulis. Sayyidina Anas wafat tahun 93 Hijrah. Dan dia sempat meriwayatkan hadis, menghafal hadis sebanyak 2286 hadis. Sayyidina Anas bin Malik. Allah. Sebab tu bila kita mengaji ilmu hadis, kita mengaji kitab hadis, kita selalu jumpa Anas bin Malikin, Anas bin Malikin, daripada Anas. Kenapa? Memang banyak hadis daripada Anas, sebanyak 2286 hadis. Okey. Allah SWT. Terus bahawasanya seorang Arab. Apa maksud Arab tu? Kita kena tulis sikit ni. Sebab ada terjemah macam tu kan? Mungkin cetakkan. Apa maksud Arab? Kita kena tulis sikit. Bukan Arab, A'rabi. Arab lain, A'rabi lain. Arab tu bangsa. A'rabi ni satu golongan. Satu golongan. Allah, satu kumpulan manusia. Allah. Arab tu bangsa dia. Arab tu bangsa bagi A'rabi. Jadi bila disebut A'rabiyan, bahawasanya Allah SWT, A'rabi bukan diterjemah dengan Arab, dia kena terjemah juga A'rabi. Apa maksud A'rabi? A'rabi adalah Allah SWT satu kumpulan yang mereka ini Allah SWT termasuk sahabat Rasulullah yang mana beriman dengan Rasulullah. Mereka ini adalah orang kampung, orang Arab yang duduk di sebelah kampung, yang mereka ni terkenal dengan kurang dari segi adab. Ini A'rabi. Telah berkata kepada Rasulullah SAW, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Mata sa'ah. Rasulullah SAW bersabda, apakah persediaan kamu untuknya? Itu menghadapi kiamat. Lelaki A'rabi itu, bukan lelaki Arab, lelaki A'rabi itu menjawab, Allah SWT. Dia kata apa? Allah SWT mencintai Allah dan Rasulnya. Maksud dia apa? Allah SWT, persediaan aku adalah mencintai Allah. Aku ini cinta Allah dan cinta Rasulnya. Rasulullah SAW sabda, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Jadi Allah SWT, hadis ni Allah SWT, dia ada asbabul wurud. Kalau Quran, Allah SWT, kita nak tahu sebab-sebab turun Quran, kita kena tengok asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Kalau hadis, asbabul wurud. Apa maksud dia? Sebab datang hadis tu. Sebab berlaku peristiwa hadis, apa berlaku? Apa sebab berlaku hadis ni? Apa sebab keluar kata-kata ni? Dia ada peristiwa dia. Peristiwa dia apa? Hadis ni, Allah SWT, satu hari Nabi Muhammad SAW tengah khutbah. Masyhur hadis ni. Bila Rasulullah SAW tengah khutbah, dekat sahabat, masuk Arabi ni. Masuk, dia terus pergi ke depan. Allah SWT. Bila pergi ke depan, Allah SWT terus tanya. Allah tanya apa? Mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Allah SWT, wahai Rasulullah, bila kiamat? Waktu tu semua sahabat bising. Siapa? Marah dia kerana dia memotong khutbah Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah SAW macam mana? Nabi kata biarkan dia. Apa Rasulullah buat? Nabi tak marah dia, tapi Nabi tanya dia. Nabi tanya apa? Allah SWT, kata Rasulullah SAW, ma'adatta laha. Kamu tanya kepada aku tentang kiamat, tapi apa yang kamu sediakan untuk menghadapinya, itu kiamat. Okey. Di sini kita boleh ambil hadis ni manfaat. Sebab apa Nabi tak jawab kiamat bila? Sebab ada ayat Quran. Allah sebut kepada Rasulullah dalam surah Luqman. Allah kata apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Surah Luqman tu. Siapa hafal? Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah di sisinya itu Allah ilmus sa'ah,
pengetahuan tentang hari kiamat. Maksudnya apa? Hanya Allah tahu tentang kiamat. Innallaha indahu ilmus saa'ah. Maksud dia apa? Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui Allah sana bila kiamat, tentang hari kiamat. Allah sana. Guru kami sebut, kita pun boleh tahu bila hari kiamat. Boleh? Tak ada masalah apa? Boleh. Apa dia? Allah sana. Dia duduk dalam 7 hari tu. Jumaat ke, Sabtu ke, kita tahu. Maksud dia apa? Hari kiamat ni, minta maaf, bukan duduk dalam 7 hari. Allah sana. Hari kiamat ni duduk dalam hari Jumaat. Sebab kiamat ni dia akan berlaku hari Jumaat. Jadi kita boleh tahu bila nak berlaku kiamat. Bila? Hari Jumaat. Tapi bila? Tahun bila? Tarikh bila? Bulan bila? Wallahu alam. Kerana Allah sebut dalam Quran, innallaha indahu ilmus saa'ah. Manusia tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Allah SWT. Adapun dulu dia pernah buat kiamat berlaku 2012. Ini bukan daripada Islam. Islam tak letak kiamat bila. Islam tak letak. Agama kita tak letak. Bahkan para ulama sendiri pun tak letak bila kiamat akan berlaku. Termasuk 4 imam mujtahid. Al-mujtahidin. 4 orang imam mujtahid, Imam Syafi'inya, Imam Ahmadnya, Imam Hanafinya, Imam Ahmad bin Hanbalnya. Semua tak sebut tentang kiamat bila, tak sebut. Sebab apa? Sebab Allah dah sebut. Hanya Allah tahu. Kamu tak boleh tahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab tu Nabi tak sebut tu kiamat bila. Ada hadis lain. Diakan oleh Imam Bukhari juga Muslim juga dalam kitab Imam Nawawi rahimallahu taala. Malaikat datang jumpa Rasulullah, dia tanya, bagi tahu pada aku Islam. Nabi jawab, bagi tahu pada aku iman, bagi tahu pada aku ihsan. Itu dia sebut apa? Dan fa akhbirni anis saah. Allah SWT, khabarkan kepada aku wahai Rasulullah tentang kiamat. Malaikat Jibril tanya. Nabi kata apa? Allah SWT, yang tanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Maksudnya Nabi kata apa? Wahai Jibril, kamulah tahu, aku tak tahu. Nabi jawab, Nabi tak tahu. Lepas tu Jibril pun tak tahu. Jibril tak tahu juga, malaikat pun tak tahu bila kiamat. Allah SWT Muhammad. Israfil ni, Allah, dia standby saja nak tiup sangkakala tu. Dia sendiri tak tahu bila, dia tak tahu. Sehinggalah Allah akan perintahkan Israfil tiup sangkakala. Sangkakala tu dia akan ditiup 2 kali. Sangkakala ni besar, bukan kecil. Allah SWT. Dia besar. Besar daripada timur dan barat. Besar sungguh. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Malaikat Israfil pula adalah malaikat yang paling besar sekali. Ini kata ulama. Kita mengaji akidah, kita mengaji tentang para malaikat, mengenali malaikat. Malaikat yang paling besar adalah Israfil. Allah SWT. Kenapa? Malaikat Jibril alaihissalam, kata Rasulullah, kalaulah Jibril itu dibuka sebelah sayap dia, ni dunia ni akan tertutup. Timur dan barat akan takkan nampak, kelam dengan satu sayap malaikat Jibril. Nak sebut apa? Besarnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam, Allah SWT pernah pergi Allah SWT ke kaum Lut di negeri Sodom tu, dia sebut Sodom tu, yang dia buat Allah SWT satu maksiat yang sangat keji, laki sama laki tu. Allah SWT, Allah perintahkan Jibril apa? Pergi korek bumi tu, pergi korek negeri dia tu, korek dengan sayap dia tu, korek dengan sayap dia, cucuk tu, angkat negeri. Jibril boleh angkat negeri. Allah SWT, dia nak angkat Selangor ni sekelip mata, dia nak angkat Malaysia sekelip mata. Besar sungguh Jibril. Angkat, tarik, lempar. Tu hukuman bagi kaum Lut. Dicerita dalam Quran. Tak apalah, nak sebut apanya, tu malaikat Jibril besar tu. Tapi kata ulama, kalau nak dibandingkan Jibril dan Israfil, kalaulah malaikat Jibril duduk dengan Israfil, seumpamanya Jibril tu hanyalah setinggi Allah SWT, di antara ujung telinga ni sampailah bau Israfil. Contohlah, kalau Israfil alaihissalam, Allah SWT, pembandingan, ulama buat pembandingan. Nak sebut kata Israfil ni tinggi sungguh, besar sungguh. Israfil, Allah SWT, Jibril tu besar, angkat bumi. Kalau dia buka satu sayap, dah menutupi dunia ni. Besar sungguh Jibril. Tapi kalau nak dibandingkan Jibril dengan Israfil, Israfil besar lagi. Bandingannya macam mana? Kata ulama, Jibril di antara telinga dan juga bau saja. Kecil kan? Israfil tu dia. Allah SWT, Israfil. Dialah yang akan tiup sangkakala menyebabkan kiamat. 2 kali dia tiup. Pertama dia tiup untuk berlaku kiamat, manusia semua mati, makhluk semua mati. Yang kedua dia tiup kali kedua, Allah, untuk manusia bangkit nanti di akhirat. Untuk makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah nanti bangkit di akhirat. Bahkan dia di antara makhluk Allah yang terakhir mati. Kita tanya, bila Israfil tiup sangkakala, dia tak mati sebab orang lain semua mati? Allah, dia mati juga. Bila dia tiup sangkakala, Allah SWT,
Semua makhluk Allah mati, tak tinggal seorang pun. Malaikat-malaikat pun semua sekali, Allahumma salli ala Muhammad. Jin-jin apa semua, Allah. Waktu tu tinggal Israfil. Bila tinggal Israfil, Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu Allah mati kat Israfil pula. Mati kat Israfil. Dia last sekali yang mati. Lepas tu dia pula dibangkitkan oleh Allah untuk tiup pula. Bila tiup pula, bangkit semua makhluk Allah. Dan orang pertama sekali yang akan bangkit di kubur adalah Nabi Muhammad. Itu kata Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling pertama sekali bangkit daripada kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apalah? Jibril tanya Allah. Allah kata, wahai Jibril, pergi kubur Rasulullah, makam Rasulullah. Allah sallallahu pergi. Allah sallallahu. Untuk apa? Untuk Allah sallallahu Muhammad menjemput Nabi Muhammad SAW bangkit di mahsyar. Kenapa? Allah sallallahu. Malaikat Jibril tanya Allah, wahai Allah, aku tak tahu tang mana Nabi Muhammad duduk. Sebab alam mahsyar ni dia alam lain. Mahsyar ni dia punya tanah dia punya ni warna putih. Kita ni di dunia ni kita ada tanah warna koko, warna hitam. Di mahsyar Allah dia punya lantai dia tu, dia punya bumi dia lah, lantai dia Allah putih. Allah jadi Allah Jibril kata, aku tak tahu dekat mana Nabi Muhammad Allah duduk. Kuburnya dekat mana aku tak tahu, wahai Allah. Allah kata apa? Pergi cari Allah tempat yang bercahaya. Jibril cari, ada tempat cahaya, itulah tempat Nabi Muhammad SAW, dan dia dibangkitkan yang pertama. Lepas Nabi bangkit, waktu Nabi bangkit, terus Nabi tanya. Nabi tanya apa? Wahai Jibril, macam mana umat aku pada hari ini? Kasih pada umat. Nabi tak bangkit daripada kuburnya, Nabi tak tanya macam ni. Nabi tak tanya apa? Syurga macam mana hari ni? Aku boleh masuk pukul berapa? Tak tanya. Tu contoh contoh. Nabi tak tanya berapa bidadari, istana berapa banyak aku dapat. Tak tanya tentang hak Nabi Muhammad. Yang Nabi tanya hak umat, kasihnya pada umat. Nabi tanya apa? Wahai Jibril, macam mana nasib umat aku pada hari ini? Allah SWT. Dan Nabi SAW bersungguh pada hari itu di mahsyar nanti untuk syafaatkan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Okey. Terus. Allah SWT. Jadi Nabi tak jawab kiamat bila, sebab apa? Sebab Allah SWT, hanya Allah yang tahu kiamat tu bila. Hanya Allah. Adapun mereka buat 2012 kiamat apa semua, itu semua tak betul. Allah SWT Muhammad. Apalah. Tapi kiamat ni ada dua. Yang pertama dia panggil kiamat kecil, yang kedua kiamat besar. Kiamat kecil mati. Allah SWT. Mati kita tahu tak bila? Tak tahu. Kalau kita tahu mati bila, seronok ah. Kenapa? Dan buat persediaan. Tapi mati, Allah SWT, siapa pun tak tahu mati bila. Mati kita tak tahu bila. Allah SWT Muhammad. Itu dipanggil kiamat kecil. Allah SWT. Yang kedua kiamat besar. Kiamat besar adalah dunia ni akan Allah SWT dimusnahkan, Allah SWT dimatikan semua makhluk Allah dan akan dibangkitkan di mahsyar. Kiamat ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil pun kita tak tahu bila, kiamat besar pun kita tak tahu bila. Okey. Terus tu bab kiamat. Allah SWT. Jadi Arabi ni dia datang tanya Rasulullah SAW bila kiamat. Tapi Nabi tanya dia apa? Apakah persediaan kamu? Kata ulama, kenapa Nabi tanya apakah persediaan kamu? Ma'adattalaha? Karena kata ulama Allah SWT, ini adalah yang lebih penting daripada mengetahui bila kiamat. Apa dia? Yang lebih penting bukan kita duk kaji. Kiamat bila? Minggu depan bah. Tahun depan bah. 2020 bah. Allah SWT. Wawasan 2020. Allah SWT kan. 2020 kiamat contohlah kan. Kaji. Yang tu tak penting tu. Kiamat pasti akan berlaku dan bilanya hanya Allah tahu. Cukup kamu beriman dengan hari kiamat. Tapi untuk kamu kaji bila, itu perkara bukan penting. Bahkan itu perkara yang menyebabkan kita buang masa saja. Anda tak akan tahu. Allah dah cakap, hanya di sisi Allah ilmu tu, pengetahuan tu. Tak payah kaji. Yang paling penting daripada kita nak tahu bila kiamat, yang lebih penting apa? Ni Nabi sebut, ma'adattalaha. Apa yang kamu sedia? Yang lebih penting Allah adalah kita buat persediaan untuk hadapi kiamat. Bukan yang penting itu kita tahu bila kiamat, yang penting adalah kita buat persediaan untuk hadapi kiamat. Itu yang lebih penting. Allah SWT. Ada setengah orang duk kaji kiamat bila, duk kaji peristiwa akhir zaman, duk kaji tentang Imam Mahdi bila nak keluar, duk kaji tentang Imam Mahdi mai daripada mana, duk kaji Nabi Isa turun bila dan sebagainya. Tapi solat tak. Solat tak. Ada semangat lebih, solat tak. Sebab tak solat, sibuk duk kaji. Tekan sana, tekan. Tak perlu kaji-kaji sangat lebih-lebih. Cukup kita mengetahui Nabi sebut
Imam Mahdi alaihi salam, yang akan zuhur, akan keluar nanti di akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan kata Rasulullah, di antara tanda Imam Mahdi akan muncul, berlaku banyaknya gempa bumi. Sekarang gempa bumi banyak. Dan waktu tu kata Rasulullah, bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Di mana pun ada zalim. Zalim sana, zalim sini, zalim sana, zalim sini, zalim sana, zalim sini. Saya rasa zaman kita ni tak ada tempat yang tak zalim, semua tempat ada zalim. Allah, semua tempat ada kezaliman. Bila kezaliman dah dipenuhi di bumi ni, waktu tu akan muncul Imam Mahdi. Dia akan menghapuskan kezaliman dan dia akan meliputi dunia pula dengan keadilan seperti mana dunia diliputi dengan kezaliman sebelum tu. Imam Mahdi. Okey, Allah SWT. Jadi Imam Mahdi ni dia orang biasa. Allah SWT. Bukanlah kita duk percaya kata apa. Oh, macam mana Syiah, dia percaya kata apa? Imam Mahdi ni adalah seorang imam yang duduk zaman dulu sekitar 500 Hijrah. Allah SWT. Dan dia akan hadir. Dia akan hadir. Dia pergi saat naik ke langit lah, apa dia percaya macam mana saya pun tak tahu, Allahu alam. Dia kata akan muncul balik. Tak, Imam Mahdi bukan macam tu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Mahdi alaihi salam, dia lahir macam kita biasa. Allah, dia lahir macam biasa. Allah sallallahu Muhammad. Cuma yang kata Nabi Muhammad SAW hadis, kata Rasulullah, Imam Mahdi alaihi salam dia akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam saja. Dia macam biasa. Mungkin dia mengaji macam kita, dia solat macam kita, dia makan minum macam kita. Cuma yang kelebihan Imam Mahdi ni, dia bukan lahir-lahir jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi juga bukan nama dia. Apa maksud Imam Mahdi? Gelaran. Imam maksud dia pemimpin. Mahdi, Al-Mahdi maksud dia petunjuk. Imam, pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi Imam Mahdi lahir macam kita, membesar macam kita, makan minum macam kita. Cuma yang kata Rasulullah, dalam satu malam dia diislahkan. Islah, itu bahasa hadis. Islah, disempurnakan oleh Allah dalam satu malam. Maksud dia apa? Dalam satu malam saja, bila Allah nak lantik dia sebagai Imam Mahdi, dalam satu malam saja, apa berlaku pada dia? Ilmu dia tiba-tiba sempurna. Allah islahkan ilmu dia. Allah islahkan kekuatan dia. Allah islahkan kepimpinan dia. Tiba-tiba dia jadi seorang yang pandai memimpin. Dan waktu tu dia sendiri tak sedar juga dia Mahdi. Allah, cuma mungkin dia perasan kata, lain macam aku ni. Allah, kenapa jadi macam ni kat diri aku ni? Tengok Spiderman, tengoklah Spiderman. Kuat nak jawab. Tengok ni. Tu dalil kata tengok. Spiderman 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke saya tak tahulah. Tapi ada siri-siri dia kan. Spiderman tu dia tiru hadis ni. Orang putih banyak buat filem tiru hadis. Di antaranya Lord of the Ring. Lord of the Ring tu banyak ambil hadis tu tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Allah SWT peperangan akhir zaman, dia banyak dibuat. Allah SWT. Tak apalah. Allah SWT. Jadi satu lagi filem Allah SWT Muhammad yang robot tu. Transformer. Oh, saya tahu lebih bahaya ni. Transformer tu cerita tentang robot-robot tu yang duduk langit tu, turun mai. Itu sebenarnya dia tiru cerita malaikat. Kenapa ada satu robot tu yang biru tu, yang jadi lori besar? Allah, tak tahu, tak tengok ke? Leceh lah, tak tengok. Lawak. Saja bagi mengantuk, gilang ngantuk lah. Ngaji, saya duduk pergi tengok lah. Sekali abang kamu ayah, Ustaz suruh balik tengok filem lah. Ngaji dulu. Okey. Jadi ada satu Allah SWT Muhammad. Robot tu yang biru tu, nama malaikat Jibril. Dalam kitab-kitab Allah SWT Muhammad, Allah SWT dalam kitab orang ni lah, orang Kristian ke Yahudi, saya tak ingat, ni guru saya yang syarah. Guru saya duk syarah filem tu. Dia kata ni dia ambil dari hadis ni, nama robot tu dia ada berkait dengan nama malaikat Jibril, nama-nama malaikat. Nama malaikat Jibril ni Allah dia sebutlah hadis dalam Quran. Adapun dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab Taurat, Injil, Allah SWT Muhammad. Di antara nama-nama Jibril juga nama dia apa? Namus. Jibril ni banyak nama. Allah SWT. Dan orang putih panggil lain, bangsa-bangsa lain panggil lain nama Jibril tu. Macam contoh Nabi Adam, Nabi Yusuf dan sebagainya. Orang putih panggil lain. Dia tahu juga Nabi Yusuf, tapi nama tu lain sikit. Okey, Allah. Tak apa, nanti saya main catik, saya bagi tahu tentang nama tu. Kita syarah filem tu pula. Apalah. Nak sebut banyak, tengoklah Spiderman. Orang putih ni sebab apa hebat dia punya filem? Dapat sambutan ramai sebab depa banyak ambil hadis tu, Quran. Menyebabkan nampak hebat. Sebenarnya Quran hadis. Allah SWT Muhammad. Cumanya depa jadikan cerita cara depa lah. Depa tiru. Allah SWT. Jadi
Kita tengok Spiderman. Waktu mana dia tidur? Pagi-pagi jatuh Spiderman. Allah. Okey, jadi bila dia tidur, tak salah ingat saya, dia tidur. Bila dia tidur, tiba-tiba labah ketik dah. Ni dia. Kan? Ketik dah. Ketik ni bahasa Kedah. Sengat. Sengat. Allah. Bahasa Kedah ketik. Bahasa Kelantan apa? Kat sini ketik lagi Ustaz. Ketik benda apa sini? Benda tak elok lah. Contoh orang Kedah ni sebut beg duit ni. Panggil apa? Sini panggil apa? Wallet apa? Orang Kedah panggil kopek ni. Saya pergi Kelantan, saya kata mau main kopek. Kau kata, "Oi, mu cakap benda huduh apa?" Kopek ni orang Kesar Kelantan, orang Kelantan lah tahu. Saya tak syarah. Okey. Allah SWT. Orang Kedah panggil kopek. Kopek. Ni beg duit ni, kopek. Ambil kopek duit lah. Kopek. Kelantan lain. Jadi jaga-jaga bahasa ni kena jaga-jaga. Okey, Allah. Dia kadang dia lain. Okey, Allah SWT Muhammad. Ada orang Kelantan dengan orang Kedah, ada cerita orang Kelantan dengan orang Kedah, dia berjumpa dua orang. Di Kelantan. Dia jumpa Kelantan dengan Kedah. Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Tengok-tengok. Allah SWT Muhammad. Orang Kedah ni dia takut dengan katak. Dia cerita, guru kami kat cerita, takut dengan katak. Dia takut dengan katak. Setengah orang ni, orang Melayu ni suka takut dengan katak sebab dari kecil imak dia gempang. Katak mai sagi jangan nak gempang anak. Bayi anak ajak takut Allah. Jangan ada ajak takut cicak apa semua. Jadi Allah SWT Muhammad bila ni takut katak, dia kata kat kawan dia, katak. Allah SWT Muhammad. Katak. Jadi Allah SWT, yang orang Kelantan ni faham apa katak tu apa? Pukul lah. Katak tu pukul orang Kelantan. Dia kata nak pukul apa ni? Katak apa? Padahal dia ni kata katak tu. Dia orang Kedah. Ni maksud dia bahasa kena jaga. Orang Kedah kata katak, orang Kelantan, orang Kedah kata katak. Nak sama katak. Okey. Tak apalah. Ni bahasa kita kena tahu juga. Pi Kelantan jangan salah tukang. Bila saya tahu Kelantan tu makan malam malai. Allah SWT. Apa dia lagi Allah SWT. Yang AN belakang tu dia banyak EE. Allah SWT. Apa dia lagi? Apa dia lagi? Macam-macam lah. Jadi orang Kedah ni panggil buah mangga terpelam. Jangan tukar. Tukar masalah. Okey. Saya pernah buat tukar. Jangan tukar. Pelam orang Kelantan panggil pauh. Betul tak? Dah Kelantan tak? Pauh saya pernah duduk Kelantan. Saya pandai cakap Kelantan dulu. Mengaji Kelantan dulu. Tapi dah lupa dah. Saya pertama kali saya pergi Kelantan, saya pergi rumah ustazah saya tengok rumah ustaz saya, tengok buah pelam banyak. Buah mangga tu banyak, buah pauh banyak. Saya kata, kalau makan makan. Malam malai, pelam. Akhirnya kawan saya dia marah saya. Kamu ni apa cakap macam ni, nanti ustaz marah nanti. Kata marah sebab apa? Betul lah. Kan makan malam malai. Kalau pelam, Allah sana. Dia tak ada pauh. Pauh. Jaga kalau mengaji Kelantan jaga. Kenapa gelak ni? Faham macam mana? Faham lebih. Bahaya faham lebih. Okey, Allah SWT. Dah apalah terus. Pagi-pagi bagi hilang ngantuk salah kan. Allah. Tak apa terus. Allah SWT Muhammad. Jadi Allah SWT Muhammad dia kena gigitan tu, sengatan tu, tiba-tiba malam tu juga dia kuat. Tiba-tiba malam tu juga dia boleh jadi hero. Tiru hadis tentang Imam Mahdi tu. Kerana Nabi sebut Imam Mahdi dia akan diislahkan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah dalam satu malam. Kekuatannya, ilmunya Imam Mahdi. Selepas itu barulah Allah bertunjuk pada para ulama untuk cari dia. Imam Mahdi dan bai'ah dia, dan dia akan memimpin umat ini. Tak lambat dah masa dia kata para ulama. Kenapa? Tanda-tanda zuhur Imam Mahdi dah banyak. Banyaklah. Itu tunggu masa. Apalah. Allah. Adapun orang yang zaman ni mengaku Imam Mahdi itu bukan Imam Mahdi. Kan? Imam Mahdi dia sendiri tak mengaku. Dia sendiri tak kenal kata dia Mahdi. Allah SWT. Jangan mengaku, tak boleh mengaku. Di Kedah, di Kuala Ketil, dia mengaku dia Imam Mahdi dan Nabi Isa terus. Dia mengaku dia Imam Mahdi dan dia sendiri dah Nabi Isa lagi teruk. Allah SWT. Sedangkan dalam hadis sebut Nabi Isa lain. Allah SWT. Imam Mahdi lain. Dia ni duduk di Kedah, dia kena tangkap dah. Allah SWT. Dia pergi mengaku dia Imam Mahdi dan dia juga Nabi Isa. Dekat pelik kereta dia tu, dia letak Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dia letak kat pelik kereta tu, nombor pelik kereta, bawah tu tulis Imam Mahdi. Lepas tu
Allahumma salli Nabi Isa. Siapa tu dia? Dia pergi mengaku. Ni bahaya ni, dia panggil sesat. Mungkin dia ada gangguan jin, syaitan apa semua. Jadi gitu, iblis. Apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Terus. Allah, macam mana nak habis hadis ni? Allah, banyak sangat ni. Okey, kita tak syarah dah panjang. Ma'adatalha, kenapa Nabi sebut ma'adatalha? Kerana yang paling penting adalah persediaan untuk menghadapi kiamat. Qala hubballahi wa rasulihi. Allahumma salli. Aku ni kata dia, persediaan aku dalam hadis lain, dalam riwayat yang lain, dan kita ada Salihin ada sebut hadis ni juga makna dia lain sikit, kalimah dia lain sikit. Bila Nabi tanya dia, apa ma'adatalha, apa yang kamu sedia untuk menghadapi kiamat? Dia kata apa? Wahai Rasulullah, saya tak banyak solat, saya tak banyak puasa, dan saya tak banyak sedekah, walakinni uhibbullah wa rasuluh. Satu hadis yang lain. Tapi hati aku ini dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Tu Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau kasih. Waktu mana dia datang dalam hadis ini, sahabat semua marah. Kenapa dia potong khutbah Nabi? Tapi waktu mana Nabi kata anta ma'aman ahbabta, disebabkan dia tanya tu, sehingga kan Nabi keluarkan hadis anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau kasih. Waktu tu semua sahabat senyum pula, seronok pula, ucap takbir pula. Sampai Sayyidina Anas bangun, Sayyidina Anas kata, wallahi demi Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku mengharapkan aku akan berkumpul dengan Allah Sayyidina Muhammad, Rasulullah, dan juga Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nak sebut apa? Kata Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas, tidak ada satu hadis yang paling aku gembira yang aku pernah dengar melainkan hadis ni. Sayyidina Anas kata dalam riwayat yang lain. Sayyidina Anas kata apa? Hadis ini adalah hadis yang paling aku gembira sekali dengar. Sebab apa? Sebab ni janji Rasulullah, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasih. Jadi maksud dia apa? Allah Sayyidina Muhammad, kalau kita kasih Rasulullah, kita akan bangkit dengan Rasulullah, masuk syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang kasih kepada Rasulullah. Dan A'rabi ni dia ada nama dia yang terakhir, kita syarah yang terakhir. A'rabi ni nama dia Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah nama dia. Dia ada ilmu hadis ni, dia satu kitab cerita tentang Allah SWT rijal-rijal Allah SWT dalam hadis. Banyak hadis tentang Nabi sebut tentang seorang rajul, seorang lelaki, Allah, seorang perempuan dan sebagainya. Tapi Nabi tak sebut nama dia siapa. Ada ulama juga, ulama mengkaji, Allah mencari Allah Muhammad, dan ulama meletakkan, okey, A'rabi ni nak nama dia apa? Ada kitab macam tu. Jadi ni syarah dia. Dan kitab ni tak sebut kan? Dalam matan dia tak sebut, dan syarah dia sebut. Nama A'rabi yang datang dari Rasulullah ni nama dia Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Datang dia daripada Yaman, dia orang Yaman. Datang daripada Yaman. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Okey, terus pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sempat lagi, masa ada lagi. Hadis yang keempat. Allah sallallahu Muhammad an Ibnu Mas'udin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin an Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu jaa rajulun. Ni rajulun ni. Allah sallallahu. Dia banyak hadis macam ni. Jaa rajulun. Allah sallallahu. Telah datang seorang rajulun, seorang lelaki. Siapa lelaki tu? Kita kena rujuk pula kitab-kitab yang membahaskan tentang mensyarahkan tentang rajul-rajul yang tidak dikenali dalam hadis. Okey, itu dalam ilmu hadis lah, banyak lagi. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Allah SWT, dia masuk Islam, Allah SWT, waktu mana umur dia 6 tahun. Tulis sikit pada data dia, 6 tahun masuk Islam. Dan dia di antara kumpulan yang pertama yang masuk Islam. Yang masuk Islam pertama ni, golongan pertama masuk Islam ni banyak. Sejumlah 30 orang. Di antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Allah SWT. Ini di antara orang yang awal masuk Islam. Dia masuk Islam waktu mana umur dia 6 tahun. Allah SWT. Kelebihan dia di antara orang yang menghafal Quran. Kuat dalam menghafal Quran. Dan juga menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah penghafal hadis Rasulullah. Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT. Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Allah SWT,
Di antara kelebihannya, dia pernah menyertai perang Badar. Perang Badar ni jumlah tentera sebanyak 313 orang. 313 orang ni semua Allah janji kepada mereka syurga. Semua syurga semua. Kenapa? Allah telah mengampunkan dosa mereka, ahli Badar. Ahli Badar yang perang dengan Rasulullah di perang pertama di bulan Ramadan, perang Badar tu, jumlah 313 orang semua ahli syurga. Siapa tu? Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Okey, dia ni setiap hari tugas dia khidmat dia kepada Nabi Muhammad, layan Rasulullah. Dan dia di antara orang yang banyak keluar masuk rumah Rasulullah. Buat apa khidmat? Khidmat. Allahumma salli. Apa khidmat dia? Yang pertama, dia menjaga kasut Nabi Muhammad, jaga kasut. Allahumma salli, jaga kasut Rasulullah. Pakaikan kasut kepada Rasulullah, khidmat. Ini dipanggil adab seorang murid dan guru. Murid tu kalau dia nak dapat ilmu daripada seorang guru, Allahumma salli, nak berkat dalam bentuk ilmu, dia kena berkhidmat. Khidmat tu menyebabkan Allahumma salli, kita akan mendapat ilmu yang sangat luas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apalah terus. Bahkan kata ulama sebut ni, siapa yang berkhidmat kepada ulama ataupun guru dia, Allah akan jadikan dia alim. Dia tu dia akan jadi ulama tu. Tapi Allah SWT kata ulama, kalau dia tak alim, dia khidmat dah tapi tak alim. Kenapa? Khidmat waktu tua dah. Dia khidmat waktu mana umur dia dah 70, 80 dah. 70, 80 sebenarnya tak tua lagi pun. Allah. Ada seorang ulama dia mula mengaji umur 60. Allah. Habis mengaji umur 100. Dan 20 tahun dia jadi ulama, jadi mufti di Mekah, mufti Mekah. Zaman dulu ulama dah. Allah SWT. Dia wafat umur 20 tahun. Jadi tak tua sebenarnya. Umur 60 70 boleh mengaji, boleh. Tak masalah apa. Tak ada had umur mengaji. Allah SWT. Okey. Jadi kata ulama, kalaulah dia tak alim disebabkan dia khidmat pada guru dia, anak dia akan alim. Ni kalau kita sungguh-sungguh kita berkhidmat kepada para ulama. Kita dengar para ulama datang. Allah SWT. Kita tahu ulama itu duduk kat tempat sekian-sekian ziarah. Waktu mana kita ziarah tu, kita sampai depan pintu rumah dia, kita akan nampak kasut. Ni saya nak sebut sikit khidmat kita. Kita nampak kasut, kita nak jumpa tok guru ni. Sebelum kita bagi salam, susun kasut dulu. Niatkan aku khidmat kepada guru, aku khidmat kepada ulama. Harapkan apa? Mudah-mudahan dapat keberkatan, aku jadi alim ataupun anak aku ataupun cucu aku. Bahkan kata ulama, kalau cucu tak jadi alim, keturunan dia nanti jadi alim. Akan lahir seorang ulama daripada keluarga kita ataupun cucu kita. Hasil apa? Khidmat. Orang tanya Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki. Syekh Nuruddin orang yang sangat banyak ilmu lah. Karang beratus-ratus kitab. Allah. Orang tanya, wahai Syekh, kenapa kamu ilmu banyak sangat? Hadis ni semua duduk di mulut, sebut hadis tu, hukum sana, hukum sini. Tak rujuk kitab lah. Orang tanya hukum semua boleh sebut. Spontan. Dia kata apa? Ini disebabkan keberkatan. Mungkin aku dapat keberkatan dulu, aku khidmat pada guru. Aku setiap kali, kata Syekh Nuruddin, setiap kali dia mengaji di Mekah, mengaji dengan Syekh Fadani, Syekh Yasin Fadani, Syekh Hasan Masyad. Ini disebut sebagai Sultan Allah Sayyidina Muhammad, ketua ulama waktu tu. Ulama yang besar lah. Syekh Nuruddin kata dia, sebelum guruku nak mengajar, aku akan ambil rida aku. Rida ni sunnah. Kalau orang yang kata serban tak sunnah, rida tak sunnah, Allah SWT. Ulama Azhar jawab, Mufti Mesir, Syekh Hasanain, yang mana Allah SWT, dia pernah menjadi Allah SWT seorang mufti dulu dia dah wafat lah. Allah SWT. Dalam kitab dia, kitab fatwa dia kata apa? Allah SWT. Dalam kitab ni Ahli Sunnah wal Jamaah, apa yang disukai oleh Rasulullah semua tu jadi sunnah. Sama ada makan ke, pakaian ke, semua jadi sunnah. Allah SWT. Rida ni banyak hadis tentang rida. Allah SWT. Dalam kitab Bukhari banyak, kitab Muslim banyak. Jadi Allah SWT, serban sunnah Nabi suka pakai. Allah SWT. Jadi kalau lah orang kata macam ni, serban bukan sunnah, rida bukan sunnah, fashion saja, ataupun Abu Jahal pun pakai serban juga. Allah. Al-Imam Hasanain dalam kitab fatwa dah, mufti Mesir ni, dia kata apa? Allah, kalau kamu katakan serban itu bukan sunnah, Allah, macam mana pendapat kamu tentang makan tangan sebelah kanan? Allah, makan sebelah tangan, makan tangan sebelah kanan ni, minum kanan, ni semua orang kata sunnah. Tanya siapa pun dia akan kata sunnah Nabi. Allah. Sepatutnya kalau kamu kata serban tu tak sunnah, kenapa? Oh, orang kafir makan juga. Allah SWT. Lagu tu makan tangan kanan pun tak sunnah. Kenapa? Sebelum Rasulullah ada ni, sebelum Rasulullah jadi Rasul, orang dah makan tangan kanan. Jadi sunnah lah, kenapa orang lain dah buat? Tak, sunnah apa maksud sunnah? Kena faham sunnah tu apa. Sunnah tu satu perkara yang Rasulullah suka buat. Tu jadi sunnah. Tak kira pakaian ke apa ke. Okey, Allah SWT. Apalah. Jadi, bahkan Nabi tak buat melainkan itu semua wahyu Allah.
Okey, rida ke, jubah ke, semua ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada pun orang yang kata tak sunnah, jangan bertengkar bergaduh. Tak apalah. Tak apalah, tu benda-benda yang bukan benda haram. Allah atau bukan benda yang wajib. Kalau orang kata apa? Solat tak wajib. Itu kita kena Allah SWT kena perjelaskanlah. Kalau dia kata saban juga, pilah, tak usah gaduh lah. Nah, kita nak amal-amal. Bagi orang yang nak komplain, pilah. Nah, kita kalau boleh kita jangan pecah belah. Nah, jangan pecah belah sebabkan benda-benda kecil-kecil khilaf. Tak apalah. Allah SWT. Jadi Syekh Nuruddin kata apa? Setiap kali guru dia nak duduk, dia buat macam ni. Dia hampar ni. Hampar. Khidmat kat guru. Guru nak duduk. Ni antara sunnah Nabi Muhammad. Rasulullah guna rida ni untuk apa? Untuk solat. Bila panas, Nabi boleh buat macam tu. Allah SWT. Dan sebagainya. Macam-macam Nabi guna. Rida ni juga kita boleh guna untuk selimut. Kalau sejuk. Okey, rida ni, kalaulah datang ke rumah Rasulullah, orang yang mulia, Nabi buat apa? Nabi panggil dia. Masuk. Tu Nabi nampak rida. Orang tu duduk atas rida. Ni rida. Okey. Syekh Nuruddin dia akan nampak rida untuk guru dia duduk. Dia kata mungkin disebabkan dulu aku khidmat tu, aku dapat ilmu pada hari ni jadi ulama. Maksud dia apa? Khidmat pada tok guru, khidmat kepada ulama tak sia-sia. Allah kami keberkatan hidup kita. Okey, itu janji. Bahkan kata Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah. Siapa ajar ni adab ni? Nabi Muhammad. Allah. Sayyidina Ali kata apa? Siapa yang ajarkan aku satu ilmu, minta maaf. Siapa yang ajarkan aku satu huruf daripada ilmu, aku sanggup nak jadi hamba pada dia. Allah SWT. Dia nak suruh apa pun aku akan ikut. Khidmat. Maksud dia apa? Allah SWT. Sayyidina Ali memuliakan darjat martabat orang yang berilmu. Macam itulah mereka, para sahabat diajar oleh Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Ibnu Mas'ud. Tak kasut. Yang kedua, khidmat Ibnu Mas'ud apa dia? Sediakan air wuduk Rasulullah. Rasulullah kalau nak wuduk, ada sahabat yang khidmat. Sediakan. Siapa? Nama dia Ibnu Mas'ud. Nanti kalau orang tanya kita, siapa sahabat yang sediakan air wuduk Rasulullah? Jawapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bila sampai waktu semayang, dia akan pergi ambil air. Sediakan kepada Rasulullah untuk Rasulullah ambil wuduk. Allah. Dan dialah juga menyediakan kayu sugi untuk Nabi bersugi. Ini Sayyidina Anas, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Sayyidina Muhammad, Allah, dia wafat ketika mana? Allah Sayyidina Muhammad di Madinah. Wafat di Madinah. Wafat dia di Madinah. Allah Sayyidina Muhammad. Wafat dia di kota Madinah. Allah Sayyidina. Dan Allah Sayyidina Muhammad, dia berjaya menghafal hadis Rasulullah SAW, meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Wafat dia tahun 30 Hijrah pada usia 60 tahun. Ibnu Mas'ud. Terus kita baca hadis. Allah Sayyidina Muhammad. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga dia juga dikenali sebagai seorang sahabat yang pendek, rendah. Sahabat Nabi Muhammad SAW pernah satu hari mereka tengok Ibnu Mas'ud panjat pokok nak ambil buah. Allah SWT. Ibnu Mas'ud ni Allah SWT, dia rendah kan? Rendah. Allah SWT Muhammad. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia rendah kaki dia, bila dia panjat pokok tu, sahabat semua gelak. Gelak sebab apa? Tengok kaki dia. Gelak. Allah SWT. Waktu tu Rasulullah kata, Allah SWT, kamu gelak tengok kaki Ibnu Mas'ud. Tapi ketahuilah, kata Rasulullah, kalau ditimbang kaki Ibnu Mas'ud dengan bukit Uhud, berat lagi kaki Ibnu Mas'ud. Kenapa? Walaupun dia rendah, pendek, Allah. Tapi dialah pernah menyelamatkan Nabi Muhammad waktu mana Rasulullah jatuh dalam lubang waktu mana perang Uhud. Perang Uhud tu Rasulullah jatuh dalam satu lubang. Allah SWT. Nabi nak keluar, Ibnu Mas'ud lah yang turun. Dia suruh Nabi pijak. Dia tolong Nabi Muhammad. Nabi kata apa? Mulia sungguh kaki dia di sisi Allah. Mulia sungguh kaki dia di sisi Allah, sehingga kan kata Nabi Muhammad, kaki dia lebih berat daripada bukit Uhud kalau nak ditimbang. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, di hari Ibnu Mas'ud wafat, kata Rasulullah, hari itu adalah hari yang bergegar arasy Allah. Hari Ibnu Mas'ud wafat, bergegar arasy. Nak sebab apa? Wafat seorang yang sangat hebat, Ibnu Mas'ud. Rendah, pendek, hebat. Maksud dia apa? Allah tak lihat sahih kita. Allah tak lihat rupa kita. Tapi Allah nilai hati kita. Allah nilai hati kita, khidmat kita pada agama, pada Nabi Muhammad SAW. Terus Allah SWT Muhammad, dia kata apa? Allah SWT telah datang kepada Nabi Muhammad SAW seorang lelaki. Dia tanya, wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu terhadap seorang lelaki yang mencintai satu kaum sedangkan dia tidak bertemu dengan kaum itu? Rasulullah SAW bersabda, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kita cinta pada seorang atau kaum itu, kita akan bersama dengan siapa yang kita kasihi. Kata ulama Allah SWT, kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad itu duduk di syurga tertinggi, syurga Firdausil A'la, syurga Firdaus tinggi. Siapa cinta Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dah janji akan bersama dengan Rasulullah. Maksud dia apa? Siapa cinta Rasulullah, dia akan masuk syurga paling tinggi. Janjilah. Anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab. Dan kata guru kami, jaga-jaga mencintai selain Rasulullah, selain Allah dan selain orang beriman, orang soleh. Kenapa? Allah SWT. Takut kita cinta artis. Cinta hanya pemain bola sepak. Takut apa? Nabi dah sebut. Seorang tu bila dia cinta satu kaum, Allah SWT, dia akan bersama dengan kaum tu. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasih. Orang yang di dunia cinta artis, bangkit dengan artis. Jaga-jaga. Orang yang di dunia suka mengagungkan orang barat, orang yang bukan Islam pun, bangkit dengan mereka nanti. Di dunia ni hidup apa? Mengagungkan pemain bola sepak. Tapi kalau solat, tak. Kalau orang kata ni ulama datang, pergilah mengaji. Tak. Kenapa? Lebih mengutamakan, mengagungkan, kasih cinta pada pemain bola sepak. Macam mana? Bangkit dengan pemain bola sepak. Allah. Lebih berat lagi kalau pemain bola sepak itu orang bukan Islam. Berat lagi. Di akhirat ni jaga, no? Sebab di akhirat ni akan bangkit dua kumpulan. Waktu mana semua manusia kumpul, Allah SWT. Waktu tu dalam surah Yasin Allah sebut, Allah SWT akan dipanggil, akan diseru kepada semua penduduk mahsyar. Seru apa? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, iaitu hari mahsyar tu, Allah SWT, berpisahlah wahai orang yang derhaka pada aku, kata Allah. Maksud dia apa? Berpisahlah kamu dengan Nabi Muhammad, berpisahlah kamu dengan Allah SWT, para kekasih aku. Kamu duduk kumpulan lain. Hak geng derhaka pada Tuhan satu kumpulan, hak geng taat pada Allah satu kumpulan. Kita nak duduk kumpulan mana? Ikut apa yang kita cinta. Ikut siapa kita cinta. Cinta orang yang kasih pada Allah, taat pada Nabi Muhammad, cinta pada para wali Allah, orang soleh. Masuk kumpulan tu. Kalau kita cinta orang jahat, orang yang derhaka pada Tuhan, kita pergi duduk kumpulan tu. Kumpulan tu semua akan menuju neraka Allah, dan kumpulan yang taat pada Allah. Bahkan Nabi kata, Allah sebut dalam Quran, Allah SWT, manusia ni kata Allah, mereka masuk syurga berkelompok-kelompok dan masuk neraka berkelompok-kelompok. Kata ulama mensyarahkan ayat Quran ni, Allah SWT, maksud dia apa? Di dunia manusia mereka selalu berjemaah kalau buat kebaikan. Contoh kita mengaji ni jemaah ni, Allah SWT. Maksud dia apa? Manusia ni dia masuk syurga disebabkan jemaah. Disebabkan dia suka main solat jemaah, buat kebaikan, duduk dalam jemaah yang berdakwah kepada ajaran Islam, ajaran Allah, untuk menegakkan agama Allah. Allah SWT. Duduk mengaji, Allah SWT, berjemaah, dia suka berjemaah. Tak suka duduk seorang-seorang, menyendiri, tak mau main mengaji dan sebagainya. Bila kita duduk sama-sama kita ni, berjemaah secara jemaah, masuk pun nanti ramai-ramai juga. Siapa yang di dunia dia buat taat ramai-ramai, masuk syurga nanti ramai-ramai. Allah akan kumpul kita semua. Allah kata, oh kamu dulu semua ni orang yang buat taat Allah secara berjemaah ramai-ramai. Kamu solat jemaah sama-sama, kamu mengaji sama-sama. Pada hari ni kamu semua masuk syurga sama-sama. Masuk. Kenapa? Kamu semua saling kasih mengasihani, cinta mencintai. Masuk. Dia masuk syurga ni berkumpulan-kumpulan. Kita jaga. Kita nak masuk kumpulan mana? Kumpulan Barcelona ke? Arsenal ke? Ke mana? Kena tengok. Allah SWT. Janganlah mengagungkan bola sepak sampai tak mengaji, jangan sampai tak solat, janganlah. No? Yang tu sekadar saja, no? Sikit ambil tahu tak apa. Kalau dengar mengaji ada bola, mengaji dulu. Mengaji dulu. Tu baliklah, lepas mengaji balik. Okey. Tak apa, Allah SWT. Tak apa, Allah SWT Muhammad. Terus. Allah SWT. Kasih cinta penting. Okey, terus. Hadis ke 5. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril. Allahumma salli. Ada masa lagi. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibrilu fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardi wa fi riwayatin Muslim Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu qala fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama'i fayaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' qala thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardi wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidhu fulanan fa abghidhuhu Allahumma salli ala Muhammad. Qala fayubghidhuhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama' inna Allah yubghidhu fulanan fa'abghidhuhu. Qala fayubghidhunahu thumma tudha'u lahu al-baghdha'u fil ardi.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada satu lagi. Wazadit Tirmidzi, thumma tanzilu lahu al-mahabbatu fi ahli al-ardi, fadzalika qaulullah ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Surah Maryam 95. Allahumma salli. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli, adalah salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak hafal hadis. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli, sepanjang hidupnya dia berjaya menghafal sebanyak Allahumma salli Muhammad, lebih daripada 5,000 hadis. Lebih daripada 5,000 hadis. Bahkan dia adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Allahumma salli. Okey, Allahumma salli Muhammad. Hadis dia hafal sebanyak 5,374 hadis. Ini ada sebut di sini. 5,374 hadis. Sahabat yang paling banyak hafal hadis Abu Hurairah. Satu bila kita ngaji ilmu hadis selalu disebut an Abi Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala wafat ketika mana tahun 57 Hijrah. Wafat 57 Hijrah di Madinah, wafat di Madinah. Apalah. Itu yang kita ambil sikit dah, panjang lah syarah. Terus. Dia kata apa? Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga minta maaf. Silap baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyeru kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan itu, maka cintailah dia. Kata Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala bila dia kasih kepada seorang hamba, apa Allah buat? Allah akan panggil Jibril. Bila Allah panggil Jibril, Allah khabarkan, bagi tahu, wahai Jibril, aku cinta kepada nama fulan bin fulan, orang sekian-sekian ni nama dia. Terus. Maka Jibril pun waktu itu mencintai si fulan. Bila Allah kata aku cinta kepada hamba aku nama sekian-sekian, Allah sebut nama kita dan bin sekali. Kita kalau Allah kasih kepada kita, nama kita disebut oleh Allah di langit. Allah akan sebut kepada para malaikat. Malaikat akan dengar Allah sebut tentang nama-nama orang yang dikasih. Macam mana tu? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Okey, macam mana hakikat malaikat mendengar, malaikat mengetahui, wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita tahu wallahu a'lam. Okey, cukup kita tahu bahawa Allah memberitahu kepada para malaikatnya bahawasanya bila dia kasih pada seorang hamba, dia akan panggil Jibril untuk bagi tahu, ya wahai Jibril, aku kasih pada fulan bin fulan. Okey. Waktu tu Jibril pun akan mencintai. Lantas malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit. Bila Jibril dah kasih, Allah dah kasih, waktu tu Jibril menyeru semua penduduk langit. Kenapa Allah panggil Jibril? Apa sebab Allah panggil Jibril? Ada sebab ada? Sebabnya adalah Jibril adalah penghulu malaikat, ketua malaikat. Jibril ketua malaikat. Kita boleh tulis sikit. Ada sebab dia panggil asbab Tuhan panggil. Boleh kalau Tuhan nak panggil selain Jibril, boleh Israfil, boleh Mikail pun boleh. Tapi hadis ni nak sebut tentang kelebihan Jibril. Nak sebut tentang kelebihan Jibril di sisi Allah. Malaikat macam manusia juga. Manusia ada martabat dia. Rasul, Nabi, Wali, ulama, orang beriman, dan seterusnya. Malaikat ada juga. Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Yang paling utama 4 malaikat. Okey, Allah SWT. Tak apalah. Jadi Allah SWT Muhammad ni nak sebut kata apa? Jibril itu malaikat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah panggil Jibril. Bahkan Jibril itu adalah ketua bagi para malaikat. Okey. Allah SWT. Jadi bila Jibril mencintai, Allah mencintai, maka Jibril akan seru pada semua penduduk langit. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu, maka cintailah dia. Allah cinta pada nama sekian-sekian tu, kata Jibril. Cinta siapa ni? Penduduk bumi. Daripada kalangan orang beriman, orang Islam. Maka kata malaikat Jibril, wahai penduduk langit semua, cintailah orang tu. Terus. Maka seluruh penduduk langit mencintainya, kemudian diletakkan kecintaan itu dalam hati penduduk bumi. Kita, kalau kita ni Allah kasih kepada kita, malaikat kasih kepada kita, tanda dia apa?
orang beriman semua kasih kepada kita. Tanda dia. Ni hadis ni. Hadis ni. Allah SWT. Siapa orang paling orang kasih kali? Manusia mana orang paling kasih? Jawab. Manusia mana paling manusia kasih? Siapa? Ha? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kasihnya manusia, ramainya manusia kasih kepada Rasulullah. Sahabat Rasulullah, jumlah mereka 124,000 orang. 124,000 orang. Itu zaman Rasulullah tu. Allah SWT. Sampai sekarang ni, masih ada lagi manusia yang kasih ke Rasulullah. Kita termasuk, Alhamdulillah. Bilang tengok daripada zaman Rasulullah, para sahabat, sampai sekarang ni, berapa bilion dah orang kasih kepada Rasulullah. Kalau kita bilang, kalau kita boleh bilang, rasa tak terbilang kot. Ramai sungguh. Allah SWT, orang yang kasih kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad adalah yang dikasihi oleh malaikat dan dikasihi oleh Allah. Sebab bila kita dikasihi oleh Allah dan malaikat, manusia, iaitu orang beriman, akan kasih kepada kita. Tak akan benci kita melainkan munafik. Yang benci kita ada juga, tapi orang munafik. Orang munafik, Allah benci ulama. Orang munafik benci kekasih Allah. Orang munafik benci orang datang masjid. Orang munafik benci orang buat program agama. Orang munafik benci orang buat Allah majlis ilmu. Dia komplain. Apa ni majlis ilmu banyak sangat? Ngaji banyak-banyak sangat, bahaya ni, sesat lagi. Kata pula. Sesat apa? Tak ngaji tu sesat. Ngaji makin bertambah ilmu, makin bertambah hidayah. Allah. Disebabkan dia ada sifat munafik, dia komplain. Benci orang beriman. Benci orang beriman, benci kekasih Allah, alamat munafik. Ni bahaya. Okey, Allah SWT. Tak apalah. Allah SWT. Allah SWT. Dan jangan pula kita jadi sebahagian orang yang membenci Allah, para sahabat Nabi Muhammad. Jangan. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula sebahagian orang yang benci pada sahabat, mengkafirkan sahabat. Jangan. Tak boleh Allah SWT. Semua sahabat adalah kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad. Tak boleh. Kasih semua sahabat. Okey, Allah. Jangan kita benci pada orang yang dikasihi oleh Allah. Takut kita termasuk golongan munafik. Itu tanda munafik, itu bahaya. Terus. Allah SWT. Di dalam hadis riwayat Muslim pula ada dinyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan itu, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintai si fulan tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu, maka cintailah dia. Maka seluruhnya penduduk langit mencintai si fulan tersebut, kemudian diletakkan kecintaan itu dalam hati penduduk bumi. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala murka, ni ditambah lagi. Riwayat Muslim ada tambahan. Riwayat Imam Muslim ada tambahan. Tambahannya dekat sini. Apa dia? Sesungguhnya Allah Subhanahu Muhammad, apabila Allah murka pada seorang hamba, Allah bila kasih pada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Kalau Allah murka pada seorang hamba, Allah panggil Jibril juga. Allah Subhanahu Muhammad. Okey, Allah Subhanahu. Bila Allah murka pada seorang hamba, nescaya Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku murka pada si fulan itu, maka bencilah kamu kepada dia. Bila Allah benci, Allah murka pada seorang hamba, Allah suruh malaikat Jibril benci dia. Ni berat, malaikat benci kita berat. Okey, Allah benci kita berat. Kita jangan risau kalau orang benci kita. Kita kena risau kalau Allah benci kita. Allah. Manusia tak apa, mereka benci kita. Manusia kalau mati, dia stop benci kita. Manusia benci terang mana pun kita, dia akan mati juga. Manusia puji terang mana pun, dia akan mati juga. Semua tu maksudnya kita tak utamakan. Allah SWT. Manusia kalau benci kita pun tak menghilangkan amal kita, tak menghilangkan pahala kita. Ada tak kalau orang benci kita, pahala solat kita tak dapat? Ada tak orang benci kita, pahala baca Quran tak dapat? Tak ada. Jangan kisah dengan orang benci kita. Yang kita kena kisah, Allah benci kita. Kalau Allah benci kita, syurga tak dapat, pahala tak dapat, pahala solat tak dapat, pahala baca Quran tak dapat. Allah benci. Bila Allah benci, Allah tak peduli. Allah SWT. Jadi yang kita kena takut adalah Allah benci kita. Hari-hari ni kena hidup ni, hidup ni. Allah SWT. Kena fikir dua perkara. Yang pertama kena fikir, Allah SWT, Allah ni, Allah SWT, aku takut Allah SWT, Allah benci aku. Allah, hak aku duk buat ni setiap hari, ada tak amalan yang Allah benci aku? Kena fikir. Yang kedua, fikir macam ni, amalan yang aku buat setiap hari, Allah, perbuatan aku, sikap aku, apa yang aku kata, ada tak yang Rasulullah benci? Nabi dah sebutlah hadis ciri-ciri yang sifat yang Nabi tak suka umat dia buat. Fikir ni, Allah benci pada aku tak? Nabi Muhammad benci pada aku tak? Nabi Muhammad suka aku tak? Allah suka aku tak? Setiap malam Jumaat dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, dipamerkan, diperlihatkan kepada aku amal umat. Apa kita buat daripada Jumaat sampai Jumaat akan datang, apa kita buat? Semua tu akan dipamerkan kepada Rasulullah. Nabi akan tengok.
Nabi kata bila aku tengok amal umat itu jahat, Allah SWT, aku akan beristighfar, mohon Allah ampunkan dia. Kalau baik, fahamidallah, aku akan puji Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu Nabi Muhammad tahu kita jahat. Kita tak mahu Nabi Muhammad tahu kita buat perkara yang tak disukai oleh Rasulullah. Kita takut kita menyakiti hati Rasulullah. Allah SWT. Jadi jaga-jaga, nak buat pun fikir, Nabi suka tak? Allah suka tak? Itu dia panggil kecintaan kepada Allah dan Rasul. Kita nak ridha Allah dan ridha Rasul. Kena fikir banyak-banyak. Jadi sebab apa? Sebab ramai orang fikir macam ni. Dia fikir apa? Okay, kalau aku buat macam ni orang kata apa? Kalau aku pakai macam ni orang kata apa? Kalau aku pakai kereta ni orang kata apa? Kalau aku pergi masjid orang kata apa? Jangan, buang tu semua, buang. Itu semua merosakkan hati kita. Cukup macam ni. Apa dia? Kalau aku pakai macam ni Allah kata apa? Okey, Allah suka pakaian macam ni. Allah tak suka pakaian yang tak tutup aurat. Alhamdulillah aku tak pakai pakaian yang tak tutup aurat. Aku pakai pakaian tutup aurat. Okey, Allah suka, alhamdulillah. Nabi suka tak? Nabi suka, alhamdulillah. Okey, cukup. Jangan duk fikir orang suka, orang tak suka. Serabut hati kita. Orang yang dia tak tenteram hidup dia, orang yang suka fikir tentang orang lain, tak tenteram. Duk fikir. Jiran aku duk kata apa aku? Orang taman ni, orang Nusa Putra ni ada tak suka aku tak? Ada tak suka kat aku? Duk fikir. Dah buang semua. Tak tenteram hidup. Cukup kita tumpukan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila kita kasih pada Allah, kita tumpukan hati kita sepenuhnya pada Allah, kita tak peduli orang, waktu tu Allah akan jadikan orang suka kita. Sayyidina Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni tabi'in, seorang tabi'in. Sayyidina Malik bin Dinar, Allahumma salli, seorang tabi'in, dia murid pada sahabat Rasulullah. Dia ni waktu mana zaman-zaman dia belum lagi betul-betul lagi beribadah pada Allah, dia baru mula-mula nak ibadat. Waktu mana dia mula-mula nak ibadat ni, Allah, satu hari dia ibadat, Allah sallallahu Muhammad. Satu hari bila dia pergi masjid, timbul keinginan hati dia. Malik bin Dinar cerita sendiri ni dalam kitab Syarah kepada Nasuhul Ibad karangan Ibnu Hajar Asqalani. Ada sebut kisah ni. Dia pertama kali dia nak buat ibadat ni, tak apa nak erti lagi ikhlas apa-apa semua. Baru dia nak balik ke jalan Allah. Tak apalah. Akhirnya dia pergi ke masjid semayang. Bila semayang, tiba-tiba timbul di hati dia, timbul apa? Aku ni teringinlah nak jadi pengurusi masjid. Ada betul ni. Kita kata, macam pernah berlaku kat tempat-tempat kita ni. Ni berlaku juga zaman-zaman tabi'in. Okey, Allah. Dia pergi masjid, dia semayang, tapi timbul hati dia apa? Dia tengok masjid tu elok, Malik bin Dinar. Teringinnya aku nak jadi pengurusi masjid ni. Aku nak ketua pada masjid ni. Nak urus masjid ni. Teringin nak jawatan. Akhirnya kata Malik bin Dinar, aku ni setiap hari aku menambah solat aku di masjid tu. Aku rajin pergi masjid. Setiap kali aku pergi, aku akan lama-lama solat. Solat sunat banyak-banyak. Supaya aku nak jemaah orang Qaryah itu melihat aku soleh. Aku baik pada mereka, menyebabkan nanti mereka pilih aku jadi pengurusi masjid. Ini berat Ini berat. Allah SWT. Jadi dia kata Malik bin Dinar, tetapi kata Malik bin Dinar, selama 2 bulan berturut-turut aku perbanyakkan ibadat solat sunat aku di masjid. Tak ada seorang pun orang masjid, orang Qaryah pandang aku. Tak ada seorang pun mai puji aku, tak ada. Akhirnya kata Malik bin Dinar, datang kesedaran dalam hatiku. Kesedaran apa? Allah SWT Muhammad. Aku rasa malu dengan Allah. Nampak? Ni dapat hidayah. Aku rasa malu dengan Allah. Malu apa? Ibadah ni untuk Allah. Allah SWT. Bahkan ibadah itu pemberian kurnia Allah pada kita. Bukan semua orang boleh ibadah pada Allah. Allah pilih. Allah kehendak tu. Allah SWT. Jadi dia kata apa? Aku malu pada Allah. Kenapa? Ibadah ni kepada Allah, tapi aku guna untuk kepentingan diri aku. Aku nak cari pujian, nak cari sanjungan, nak cari pangkat. Malunya kenapalah aku jadi hamba yang teruk macam ni? Akhirnya dia taubat pada Allah. Bila dia taubat pada Allah, dia teruskan semayang. Semayang banyak juga. Dia tak berhenti. Terus semayang banyak. Tapi dia semayang kali ni bukan kerana nak jawatan dah. Semata-mata hanya kerana Allah. Madu pada Allah. Kasih pada Allah. Allah SWT. Akhirnya hari tu, tiba-tiba lepas dia semayang, 20 orang. Orang masjid, orang Qaryah, duduk keliling dia. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah SWT. Dia tengok 20 orang. Ni kata Malik bin Dinar, 20 orang. Dia bermain dekat dia, dia berkata dia, wahai saudara kami berkenan untuk melantik kamu sebagai pengurusi masjid, menguruskan masjid. Allah SWT. Kami harapkan kamu boleh terima jawatan ni. Kamu layak. Kami nampak kamu layak. Terus waktu tu Malik bin Dinar kata, ya Allah, 2 bulan aku ibadat bukan kerana engkau nak jawatan, tapi aku tak dapat. Hari ni baru aku ibadah kerana engkau, tiba-tiba manusia pula terima aku. Manusia nak lantik aku. Wahai Allah, mulai hari ni aku dah sedar, aku dah tak nak jawatan. Tak mau selain engkau. Aku nak engkau ya wahai Allah.
Akhirnya Malik bin Dinar tinggalkan mereka. Malik bin Dinar tolak jawatan tu, tak mau jawatan. Dia pindah duduk masjid lain, buat ibadat di masjid lain. Nak sebut apanya? Nampak? Bila hati kita kepada Allah, manusia. Tapi kata Imam Ghazali, jangan pula kamu tumpukan hati kamu pada Allah, ikhlas dengan Allah, tapi kamu harapkan apa? Manusia sanjung kamu, angkat kamu. Tak boleh pula. Masih belum ikhlas. Allah SWT. Sembayang ni, Allahu Akbar. Aku sembayang ni kerana Allah, ikhlas ni. Tapi aku harap dengan aku ikhlas solat ni, orang suka aku. Tak boleh, belum ikhlas. Kenapa? Masih nak bahagian kita. Ikhlas tu apa ikhlas? Ikhlas ni kita tak mau bahagian kita. Apa dia? Kita buat semata-mata kerana Allah. Tanpa memikirkan aku dapat pujian, tanpa memikirkan aku dapat sanjungan, pangkat dan sebagainya. Cukup kita fikirkan apa? Aku nak redha Allah. Itu ikhlas. Ikhlas tu kata ulama, apa maksud ikhlas? Ikhlas kamu meninggalkan pandangan makhluk, kamu mencari pandangan Allah. Itu maksud ikhlas dalam kitab sebut. Ikhlas apa? Kamu meninggalkan pandangan makhluk, kamu mencari pandangan Allah. Maksud dia apa? Kamu hanya nak pandangan Allah. Dan ulama lain kata ulama yang lain, ikhlas itu iaitu kamu memadai, kamu rasa memadai, kamu rasa cukup. Hanya Allah tahu kamu beramal. Contoh kita bangun semalam tahajud. Allahu Akbar, 2 rakaat tahajud. Tiba-tiba salut sembahyang 2 ya. Tiba-tiba bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buat 2 lagi lah. Allahu Akbar, dah 4. Bagi salam, rasa nak buat lagi, buatlah 6. Allahu Akbar, sampai 8. Allahu Akbar, sampai 8. Lepas tu kita solat witir 3 rakaat. Habis solat kita rasa macam mana? Malam ni boleh buat, pagi ni Allah tahajud boleh buat 8, witir boleh buat 3. Alhamdulillah banyak Tak apalah, pergi main masjid subuh. Lepas subuh, sembahyang subuh, lepas subuh lintahlah hati. Lintah apa? Satgi makan pagi satgi. Makan pagi satgi, rencana ke apa ke? Nak cerita dengan kawan, kata aku buat 8 semalam. Allah SWT. Ni apa ni? Allah SWT. Dia rasa tak memadai, Allah tahu. Dia masih nak orang tahu lagi. Orang ikhlas tu macam mana? Cukup dia buat 8, cukup Allah tahu. Bagi dia cukup lah Allah tahu. Kenapa? Allah lah yang akan bagi pahala, Allah yang akan bagi rahmat, Allah bagi ridha, Allah bagi syurga, Allah cukup. Bagi orang yang tak ada ikhlas dalam hati dia buat amal apa pun, dia tak puas hati kalau orang tak tahu. Allah SWT. Bila dia buat, pagi tu dia fikir nak pergi sembang apa lah. Ataupun pagi tu bila dia buat semalam dia mengawal, dia buat 8 rakaat, 3 rakaat witir, dia duduk dengan orang makan pagi, dia buat macam ni. Sambil makan dia buat macam tu. Contohlah. Dia buat mata macam tu. Dia buat ngantuk. Orang kata, makanlah, kenapa orang ngantuk mengantuklah semalam ni buat 8 rakaat. Nak cerita juga. Maksudnya. Buat mengantuk tu sebab nak buat cerita. Nak bagi orang tanya. Dia malu nak kata aku buat 8 semalam. Tapi dia buat taktik. Makan pun mengantuk. Kadang-kadang orang tak tegak dia kata macam ni. Buat letih sangat tau pagi ni ya. Dia cerita dah. Orang tanya, kenapa letih ni? Dia kata ni peluang aku nak cakap. Letih lah semalam 8 rakaat. Aku tak pernah buat 8, tapi semalam boleh buat 8. Allah SWT. Hampa nak kata apa aku? Komen sikit. Ni apa ni? Belum ikhlas. Orang ikhlas, orang yang dia rasa tak perlu orang pandang, tak perlu orang tahu, Allah tahu, cukup. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah SWT, waktu mana dia merintah, Allah SWT, selama 2 tahun tak lama, sebentar sekejap Setiap pagi, orang miskin kalau buka pintu, tengok depan rumah ada gandum, ada roti. Setiap kali pagi orang miskin buka ada makanan. Sampai orang duk fikir, siapa yang dia buat kerja ni? Dia mai bagi sedekah tapi tak bagi tahu nama dia. Tak kenalkan dia siapa. Akhirnya bila Sayyidina Abu Bakar wafat, duk esok tu orang miskin buka pintu tengok tak ada. Orang miskin semua waktu tu pakat bercakap, kata apa? Kita yakin bahawa yang bagi kepada kita adalah Sayyidina Abu Bakar. Nak sebut apa? Sayyidina Abu Bakar dia ikhlas. Maqam ikhlas. Tak perlu pandangan orang, cukup Allah cukup. Cukup Allah. Okey. Allah SWT. Apalah. Allah SWT. Okey. Itu ikhlas Okey. Terus. Allah SWT Muhammad. Jadi kalau Allah benci pada seorang hamba, maka Allah akan beritahu pada Jibril dan malaikat Jibril akan benci dan semua malaikat penduduk bumi, penduduk langit benci dan waktu tu akan diturunkan Allah. Maka seluruh penduduk langit akan turut membenci si fulan tersebut, kemudian diletakkan kebencian itu dalam hati seluruh penduduk bumi. Kalau Tuhan benci kita, tu manusia akan benci kita. Siapa yang manusia orang beriman semua benci dia, tanda Allah benci dia. Sebut nama dia, semua orang akan kata Allah dia tu, dia tu suka tindas orang tu, suka buat zalim tu, suka. Kalau orang kata dia orang beriman tak puas hati dengan dia, tanda apa? Tanda Tuhan pun benci pada dia. Sebab kalau Allah benci pada seorang,
Manusia semua benci pada dia. Manusia mana ni? Orang beriman. Orang beriman. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, suka pula kat dia. Kenapa? Orang yang benci, orang yang Allah benci ni orang yang Allah tak mengikut ajaran agama Allah. Tak mengikut hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan dia akan bergaul rapat dengan orang kafir, dengan orang munafik. Dia boleh bergaul rapat. Okey, tak apalah. Terus. Allah SWT. Jadi kita fikir, tengok, kita fikir apa? Kita nak nama kita di langit disebut nama yang Allah kasih, ataupun kita nak nama kita disebut di langit nama yang Allah benci? Nak yang mana? Kita malu tak kalau orang umum? Lepas maghrib tuan imam umum, Assalamualaikum warahmatullahi, saya nak umum sikit. Umuman seorang daripada orang pucung kita ni, Allah SWT, cukup tak baik, tak elok sungguh, nama dia sekian. Allah SWT, buruk orang ni, jangan kawan dengan dia. Kalau kita tahu kita ni di umum nama kita buruk, jahat, orang benci, orang tak suka panggil kita buruk, jahat apa semua, kita rasa apa? Allah, imam umum dekat masjid ni, orang jemaat kata nama aku tak elok, nama aku jahat, orang pucung yang jahat. Allah SWT, kita rasa apa? Rasa Allah SWT, tu baru orang pucung sikit orang pucung ni. Ni malaikat di langit. Malaikat, jumlah malaikat lebih ramai daripada manusia dan jin. Allah SWT, malaikat. Jadi sepatutnya kita kena rasa malu sangat-sangat. Kita kena rasa takut. Kenapa? Takut apa? Takut kita malu di depan para malaikat. Kenapa? Tak boleh sembunyi. Kita di bumi ni boleh sembunyi. Sembunyi apa? Kita pakai macam ni contoh. Allah SWT. Ataupun kita pakai pakaian kita lah. Kita pakaian apa pun. Kita jumpa orang, kita buat baik dengan orang, apa semua. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, kita buat maksiat. Bila kita tak duduk dengan kawan-kawan kita buat apa? Kita buat benda-benda yang jahat. Benda-benda yang Tuhan murka. Tu orang tak tahu kenapa kita buat seorang-seorang. Tapi yang tahu siapa? Allah. Bila Allah benci, Allah akan beritahu pada para malaikat. Walaupun manusia tak tahu, tapi kita kena ingat malaikat semua tahu. Malu kita dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena malu. Sebab Nabi kata al-haya'u minal iman. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, malu itu daripada iman. Orang beriman dia ada sifat malu. Allah SWT. Siapa yang tak ada sifat malu? Orang yang tak sempurna iman ataupun orang yang tidak beriman dia tak ada sifat malu. Okey, kita kena malu. Kita cek diri kita, aku duduk tang mana? Allah benci ke Allah suka? Kata Al-Imam Ibn Athaillah, macam mana kamu nak tahu Allah suka ataupun benci kamu? Kamu tengok setiap hari kamu buat apa? Kalau setiap hari kamu buat amal yang Allah suka, tanda Allah suka kamu. Setiap hari kamu buat amal yang Allah benci, tanda Allah benci kamu. Tu ya tanda dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini Allah semua kasih kepada kita. Mudah-mudahan nama kita semua disebut di langit bahawa Allah kasih kepada kita semua. Kenapa? Kerana kita duduk di majlis yang dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. At-Tirmizi telah menambah dalam riwayatnya. At-Tirmizi boleh baca dengan 3 kata ulama. Boleh baca dengan At-Tirmizi, Tirmizi yang pertama. Boleh baca Tirmizi, Tirmizi kasrah. Tahu tu kasrah. Tirmizi. Yang ketiga Turmudi. Allah boleh baca 3. Allah SWT. Boleh baca tiga cara. Okey. Al-Imam Tirmizi, yang lebih tepat, yang lebih baik adalah kita baca Tirmizi. Tirmizi. Okey, nak baca Tirmizi boleh, Turmudi boleh, ataupun Tirmizi boleh. Tapi kita baca Tirmizi. Di sini sebut Tirmizi, tak apa boleh. At-Tirmizi iaitu siapa? Al-Imam Tirmizi. Allah SWT telah menambah dalam riwayatnya, kemudian turunlah kecintaan itu kepada penduduk bumi seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan yang Maha Pengasih akan menjadikan mereka kecintaan bagi sekalian makhluk. Ada ayat Quran, no? Ayat Quran tentang Allah cerita tentang orang beriman dan beramal soleh. Allah akan jadikan mereka dikasihi oleh makhluk. Disebut dalam syarah kitab ni, Allah yang kasih kepada mereka bukan setakat manusia, termasuk binatang, termasuk malaikat, termasuk tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk Allah. Semua kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT ni Allah SWT Muhammad, kelebihan orang yang dicintai oleh Allah, dia akan dicintai juga oleh bukan setakat manusia, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Okey, Allah SWT. Seorang ulama, kisah ni masyhur, seorang ulama yang dia ni waktu mana zaman pemerintahan Mesir dulu, Allah SWT Muhammad. Allah SWT. Sebelum ni sebelum apa lah ni, Sisi Sisi batu Hamim tu Husni Mubarak, sebelum tu lagi Allah. Zaman tu zaman yang cukup kuku besi dia panggil. Ulama ni dia suka perjuangkan agama Allah, perjuangkan keadilan, lawan kerajaan, tegur kerajaan. Bila tegur kerajaan, akhirnya kerajaan marah, kuku besi. Marah ni dia tangkap ulama ni. Tangkap, dia buat satu hukuman. Apa dia? Lepas dalam penjara, yang penjara tu letakkan singa lapang.
Ni guru kami cerita ni, masyhur. Guru kami yang mengaji di Mesir. Cerita. Allah, masyhur cerita ni di Mesir. Tangkap ulama ni, ulama siapa? Kekasih Allah. Tangkap. Dia tangkap, Allah SWT lempar dalam kandang penjara tu, yang penjara tu pula dijadikan kandang singa, seekor singa yang lapar. Lempar bila lempar tu, Allah SWT tiba-tiba orang tengok, Allah SWT bila ulama ni masuk, ulama ni tak takut masuk, takut ke Allah, ulama takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Bila dia masuk dalam penjara tu yang ada singa tu, dia duduk tenang aja. Kalau kita mencerit, jangan bagi aku masuk, jangan aku masuk, dia tak, dia diam aja, masuk, duduk. Bila dia duduk, hak pengawal ni, hak orang yang duduk dalam penjara tu semua gelak. Gelak apa? Matilah kamu. Lawan sangat, pandai sangat tegur lah, nampak. Hari ni kamu kena hukuman. Lepas tengok singa tu bangun. Bangun. Allah, dia mai dekat imam ni, ulama ni, dia buat apa? Singa ni cium kaki dia. Duduk tepi dia. Tak makan. Allah. Singa lapar tapi tak makan. Duduk sebelah ulama ni. Nak sebut apa? Kekasih Allah. Bila dia kekasih Allah, binatang pun kenal dia. Binatang pun kasih pada dia. Ni nampak ni kelebihan kasih pada Allah. Bahkan pernah berlaku di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jalan dengan satu rombongan musafir. Tiba-tiba rombongan berhenti. Disebut dalam kitab-kitab. Sabda Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah. Ini berlaku zaman Rasulullah. Abdullah bin Umar musafir. Tiba-tiba berhenti rombongan. Bila berhenti rombongan, Abdullah bin Umar duduk belakang. Dia tanya, kenapa kau berhenti semua ni? Teruslah jalan. Dia kata, wahai Abdullah bin Umar, ada masalah. Depan jalan ni, ada seekor singa duk halang kita. Apa Abdullah bin Umar buat? Dia pergi ke depan, dia pegang telinga singa tu. Dia kata, wahai singa, Allah telah menempatkan kita tempat masing-masing. Kamu di hutan, kami di sini. Ini tempat kami. Pergilah kamu, yarhamkallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Singa tu pergi. Orang lain semua takut nak pergi. Sayyidina Umar pergi. Kenapa ni? Kenapa? Singa tak makan, tak terekam, kasih. Kenapa? Ini kekasih Allah, aku tak berani sakiti kasih Allah. Binatang kenal kalau kita kasih Allah, kalau Allah kasih pada kita, binatang kenal kita. Binatang akan kenal kita, binatang akan suka kita. Okey, tak apalah, terus. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, itu syarah dia. Allahumma salli, bukan sekat manusia tapi semua makhluk-makhluk Allah pun termasuk akan kasih pada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allahumma salli. Jadi tak apalah kalau kita ni main mengaji, orang kata sembahyang, orang kata baca Quran, orang kata buat baik, orang kata tak apa, jangan takut. Kenapa? Yang kata kat kita orang kampung kita ya. Hak atas muka bumi ya. Tapi kita kena ingat, 7 lapis langit tu. Semua kasih pada kita. Kalau kita kasih pada Allah dan kita buat amal-amal dikasih oleh Allah. Jangan sedih kalau orang kata kita, jangan sedih. Cari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah tak apalah, terus. Hadis takhir. Takhir ke nak baca lagi? Baca lagi. Lagi. Mengantuk lah. Boleh ke? Macam mana? 8:30? Allah SWT. Baca lagi 2 lah. Lagi 2 boleh Sebab lagi ada kuliah pula sana kan? Berhenti Okey, nak berhenti. Okey, minta nak berhenti Okey, Allah SWT Muhammad. Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Allahumma hadina bihudaka wa ja'alna mimman fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Alhamdulillah, subhanakallah.